Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana ma baqiya min sya'ban wa ballighna ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah. Dapat lagi kita bertemu sidang jemaah di dalam pengajian kuliah duha kita. Seperti biasa sidang jemaah kita mulakan pengajian kita ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah sidang jemaah ibu-ibu yang saya hormati, kita teruskan pengajian berkaitan tentang satu buku yang dikarang oleh almarhum Dr. Fathiyaka rahimahullahu ta'ala berkaitan apa ertinya saya menganut agama Islam. Maka pada pagi ini kita akan sambung pada halaman yang ke-31. Kita sambung pada halaman yang ke-31 pada poin yang ketiga. Masih lagi di dalam bab yang kedua, iaitu saya mestilah Muslim dari sudut ibadah. Maka pada bab yang kedua ini akan menceritakan tentang bagaimana kita nak Muslim daripada sudut ibadah kita. Macam mana kita nak sejahtera daripada sudut ibadah kita, macam mana kita nak mendapat kenikmatan, kelazatan daripada sudut ibadah kita. Maka yang ketiga, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, poin yang ketiga adalah saya mestilah beribadah dalam keadaan hati saya merasai kehadiran Allah, membuang dan melupakan kesibukan dunia dan hiruk pikuknya. Beribadah dalam keadaan seperti inilah yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW dalam sabdanya, la yanzurullahu ila salatin la yuhdirur rajul fiha qalbuhu ma'a badanihi. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada sembahyang seseorang lelaki yang mengejarkan tanpa kehadiran hati serta gerak badannya. Ke sidang jemaah pada hari ini, kita masuk lagi dalam perihal tentang ibadah. Dan pengarang kita ini meletakkan sebanyak-banyak ibadah yang perlu kita lihat adalah ibadah berkaitan tentang solat. Pengarang kitab tidak meletakkan ibadah-ibadah yang lain untuk menjadi satu fokus. Akan tetapi ibadah yang menjadi fokus di dalam bab ini adalah berkaitan tentang solat. Bukan nak menafikan ibadah yang lain, akan tetapi perlu kita menjaga ibadah yang mutlak, ibadah yang besar, ibadah yang utama di dalam agama kita adalah solat. Sidang jemaah, kita dah tahu bahawasanya solat ini merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Solat ini merupakan tiang agama. Dan di dalam hadis yang lain kata baginda Nabi SAW,
latanqidanna na'ral Islam urwatan urwatan. Kata baginda Nabi, runtuhnya tiang agama dengan satu perkara yang lain. Yang pertama kata baginda Nabi, awwaluhunna hukumu. Pertama, tiang agama Islam ini akan diruntuhkan apabila sistem pemerintahan itu tidak berdasarkan agama kita sendiri. Mana kata sesuatu kampung, sesuatu qaryah, sesuatu negara akan dilihat apabila sudut bagaimana nilai Islam itu jatuh di dalam tempat tersebut. Kata baginda Nabi, tengok sistem pemerintahannya. Kalaulah sistem pemerintahannya ala kadar, tidak menegakkan Islam, bercampur adukkan dengan sistem-sistem yang tidak berlandaskan Islam, mematikan unsur-unsur Islam di dalam sistem pemerintahan, maka kata baginda Nabi akan runtuh nilai-nilai tiang-tiang agama di dalam tempat tersebut. Bukan nak cerita sidang jemaah Islam itu kalah, bukan nak cerita Islam itu sidang jemaah tidak sempurna, akan tetapi Nabi nak cerita, maka tunggulah, maka nantikanlah di dalam tempat tersebut nilai Islam akan roboh. Nilai Islam akan roboh. Itu yang pertama. Dan yang seterusnya kata baginda Nabi, terakhir kita boleh lihat bila mana tempat itu kuat ataupun tidak daripada sudut nilai Islam. Kata baginda Nabi, wa akhiruhunna as-salatu. Yang terakhir nilai Islam akan nampak roboh, nilai Islam akan nampak jatuh di mana-mana tempat yang mereka berada. Tengoklah solatnya, kata baginda Nabi. Kalau solatnya tidak jaga, kalau solatnya tidak dipentingkan, kalau rumah-rumah Allah Ta'ala ini tidak diimarahkan, kalau di rumah-rumah kita sidang jemaah tidak dihidupkan dengan ibadah salat, maka kata baginda Nabi, latanqidanna 'anil Islam. Runtuhlah tiang agama di tempat tersebut. Sebab itu pengarang kitab ini menyatakan bahawasanya ibadah yang mesti kita fokuskan pada hari ini, yang pertama, perbaiki solat kita. Kena perbaiki solat kita. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam dengan pujian bila mana Nabi Ismail alaihi salam ini sentiasa istiqamah menyuruh ahli keluarganya untuk bersolat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Makna kata Allah Taala puji apa yang dibuat oleh baginda Nabi Ismail alaihi salam. Makna kata sidang jemaah yang pertama ini kita belajar tentang solat ini, mestilah kita menjadi satu ibadah yang pada hari ini kita kena buat sungguh-sungguh. Jangan main-main. Kerana kalau kita main-main, tengoklah nanti akan runtuhnya nilai Islam. Sebab itu dalam institusi kekeluargaan. Institusi kekeluargaan sidang jemaah kadang-kadang kita nampak kurangnya kehormatan, kurangnya kebahagiaan, kurangnya satu padu sidang jemaah. Tengok macam mana ibadah solat dalam rumah tersebut. Kalau solatnya melepaskan batuk di tangga, kalau solatnya pada akhir waktu, kalau solatnya main-main, kalau solatnya dalam keadaan gelak ketawa sidang jemaah, maka Allah Ta'ala akan tarik nilai Islam dalam keluarga tersebut. Kita tengok pada poin yang sebelum ni sidang jemaah, pada poin yang kedua. Kita nak refresh balik. Sebab itu, solat ni kita tak boleh main-main. Kata baginda Nabi SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kalau solat, ka'annahu lam ya'rifna. Pada halaman 30, pada perengan yang bawah tu, satu hadis. Kata Aisyah, kalau Nabi ni solat, ka'annahu lam ya'rifna. Perwatakan Nabi ni seumpama seperti beliau tidak mengenali kami. Nampak? Nabi tak main dalam solat. Luarnya perwatakan lain, masuk ke dalam solat jadi perwatakan lain. Nampak? Macam kita lah sidang jemaah. Kita ni, contohnya suami kita ni, ayah kepada anak kita ni, contohlah sidang jemaah. Dia ni seorang
seorang, apa kita nak kata, seorang yang memegang jawatan yang tinggi di pejabat. Mungkin barangkali manager, mungkin barangkali guru besar dan sebagainya. Balik ke rumah sidang Jumaat, mungkin dia tak bawa balik perwatakan dia seperti mana di pejabat. Garangnya, tegasnya, sosok mukanya sidang Jumaat. Kadang-kadang kita bertemu dengan kawan-kawan suami kita ataupun anak kita ni bertemu dengan sahabat-sahabat ayah kita. Kadang-kadang dicakap oleh sahabat ayah kita, ayah kamu ni di pejabat paling bekeng, paling garang, tak boleh gurau. Contohnya lah, perwatakan tu lain. Begitu juga nak disampaikan oleh Aisyah, bila mana Nabi SAW datang untuk mendirikan solat, Nabi jadi lain. Nabi jadi lain. Seumpama kata Aisyah, Nabi tidak mengenal kami. Khusyuknya, seriusnya, takutnya. Kerana apa? Solat itu sedang menghadap Tuhan sekalian alam. Kita bagaimana sidang Jumaat? Allah Ustaz, nak angkat takbir tu masih gelak lagi Ustaz. Tengah-tengah repair telekong ni Ustaz, boleh lagi tanya, lepas ni akak nak pergi mana? Tuan Imam tu dah kata, bersedia untuk solat. Rapatkan soft, penuhkan soft. Kak, lepas ni akak nak pergi mana? Akak kalau nak keluar tunggu saya dulu kak. Saya ni biasalah. Lepas solat, buat solat sunat kadang lambat sikit kak. Masih lagi sidang jemaah. Kan? Sebab itu baginda Nabi kalau solat, kata Aisyah, ka'annahu lam ya'rifna. Yang pertama, seumpama Nabi tak kenal kami. Yang kedua, walam na'rifhu. Kata Aisyah, seumpama kami pula tidak mengenali itu adalah baginda Nabi. Kerana apa sidang Jumaat? Solat ini perkara yang luar biasa fadilatnya. Maka sidang Jumaat kita masuk dalam bab, saya mestilah merasai kehadiran Allah. Puan-puan boleh gariskan tentang kehadiran Allah ini berkaitan tentang nilai khusyuk. Berkaitan tentang nilai khusyuk. Pada poin yang ketiga, muka surat 31. Saya mestilah beribadah dalam keadaan hati saya merasai kehadiran Allah. Bermakna apa sidang jemaah? Mesti merasai nilai ataupun sifat khusyuk di dalam solat. Khusyuk ni apa? Khusyuk ini menghadirkan Allah Ta'ala dalam ibadah tersebut. Hudur qalbu ilallah. Kita kena menghadirkan rasa hati bahawasanya kehadiran Allah Ta'ala dalam ibadah tersebut itu dinamakan sebagai khusyuk. Dan khusyuk ini kata Nabi SAW, innamal khusyuk bittakhashu'i. Sesungguhnya khusyuk ini mesti dapat daripada perbuatan yang kena khusyuk. Tak boleh kata saya nak khusyuk, tapi bila mana angkat takbir sidang Jumaat tidak menghadirkan perbuatan yang khusyuk. Tak boleh. Kata Nabi, innamal khusyuk, nak dapatkan khusyuk, kena dengan perbuatan yang khusyuk. Apa perbuatan yang khusyuk sidang Jumaat? Yang pertama, mungkin barangkali kita boleh praktis. Yang pertama, kata para alim ulama, mulakan dengan surah Qul a'udhu birabbin nas. Kadang-kadang kita balik ke kampung kan, masjid-masjid yang veteran-veteran ni, tuan imam dia baca Qul a'udhu birabbin nas. Kadang kita pun ada buat ya, kerana di dalam surah Qul a'udhu birabbin nas, surah An-Nas tersebut, ada kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala akan waswasnya syaitan, akan perkara-perkara yang tak baik di kalangan manusia. Ya, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita tak nak solat dalam keadaan waswas, solat dalam keadaan tidak yakin dan sebagainya. Yang kedua, kata ulama, bacalah ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab itu bacaan ta'awudz ini dianjurkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala menyebut, wa imma yanzaghannaka minasyaiton fasta'idz billah.
Sesungguhnya apabila datang hasutan-hasutan syaitan kepada kamu, maka Allah Ta'ala anjurkan apa? Fasta'idh billah. Kena baca. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kena buat. Ya? Yang ketiga, menghadirkan Allah Ta'ala di dalam hati. Okey, menghadirkan Allah Ta'ala di dalam hati inilah kita katakan namanya khusyuk. Khusyuk ini sidang jemaah mana kata kita kena melupakan, membuang dan melepaskan semua perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan Allah. Pada waktu tersebut hanya Allah. Angkat takbirnya, baca fatihahnya, sujud rukuknya sidang jemaah sehingga beri salam, kena ingat Allah. Ustaz, tapi kadang-kadang saya ni bila angkat takbir mula-mula ingat Allah. Tapi kadang 2 minit lepas tu saya tak boleh dah ingat. Maka sidang jemaah bila tak ingat tu datang balik untuk ingat. Kena cuba. Bila datang tak ingat tu, kena tarik balik hati untuk ingat. Sebab itu solat ni Allah Ta'ala letakkan ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib. Dan solat ini sebanyak 5 kali kita kena buat. Kenapa 5 kali? Kerana ini bentuk latihan untuk kita ingat Allah. Kalau subuhnya kurang ingat dalam solatnya, zuhur jangan main-main. Kalau zuhurnya ke laut, solatnya sidang jemaah, cuba lagi pada waktu asar. Kalau asarnya solat bersendirian tak boleh, maghrib datang ke masjid, solat berjemaah, solat sama-sama. Maka ini bentuk latihan. Sebab itu orang-orang yang expert ni sidang jemaah, macam mana dia boleh expert? Sebab dia berlatih. Apa-apa skop kerja lah. Kan? Kadang-kadang Ustaz tengok yang gotong royong di surau tempat Ustaz tu, dia ni ada seorang abang ni, dia potong bawang tu dalam keadaan laju. Uish, Ustaz kata power abang ni. Bang, abang ni kerja apa sebenarnya? Ustaz, saya ni bekas chef. Oh, bekas chef, patutlah potong bawang tu sidang jemaah tak payah pandang bawang. Potong ni dalam keadaan laju kan? Abang potong bawang ni, potong boleh macam ni. Macam mana abang buat? Ustaz, latihan kami untuk potong macam ni 6 bulan. Belum masak lagi ni. Potong saja. 6 bulan. Supaya tangan ni boleh jadi lembut. Dapat rentak dia. Kedudukan pisau macam mana. Dia reti. Cuba perempuan beri ke Ustaz potong bawang. Rasanya tak dapat macam tu. Kerahnya, slownya sidang jemaah. Nak potong daripada mana tak reti ni. Tak gaya bawang dah lepas tu rasanya. Kan? Contoh, kita bagi contoh. Begitu juga dengan solat. Jangan kita merasakan, Ustaz saya ni memang tak boleh dah nak ingat. Saya ni kalau angkat takbir ingat benda lain. Jangan jadikan alasan. Sebab itu solat ni 5 waktu jadikan bentuk latihan. Kalau subuh kita rasa kurang, zuhur jangan nak buat main-main. Ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat masuk dalam kelazatan solat tersebut. Maka sidang jemaah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang seterusnya, hati mesti dengar apa yang dibaca oleh lisan. Ini cara nak khusyuk. Hati mesti dengar apa yang nak dibaca oleh lisan. Contohnya sidang jemaah kita mengangkat satu kalimah Allahu Akbar. Jangan didengar dek telinga sahaja. Tetapi sidang jemaah, dengarlah daripada sudut hati kita. Kita melafazkan satu kalimah, Allah Maha Besar. Kalau nak rungkai tentang Allah Maha Besar ni sidang jemaah, malu kita. Kerana Allah Maha Besar lah pada hari ini sidang jemaah kita boleh hidup. Kerana Allah Maha Besar dah sidang jemaah hari ni, kenapa kita ni dipandang mulia oleh orang? Sebab Allah Maha Besar yang tutup aib kita. Tutup kekurangan kita. Tutup apa yang disimpan dalam hati. Kalaulah Allah Ta'ala itu merungkai satu persatu, ceritakan tentang keadaan sebenar kita. Mungkin di depan ustaz ni ataupun ustaz di depan perempuan ni, perempuan letakkan satu judgement yang lain pada ustaz.
tapi perempuan tak tahu contohnya keadaan sebenar ataupun di rumah dan sebagainya. Wal'iyazubillah. Sebab itu bila mengangkat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, apa yang kita rasa? Ya Allah, malunya aku hari ini. Aku diberikan nikmat, salah satunya aib aku ditutup olehmu ya Allah. Dalam masa yang sama masih lagi dijemput untuk solat menghadapnya sidang jemaah. Maka pada perakhiran persoalan kita, kenapa aku solat dalam keadaan masih belum ingat pada dia? Nampak? Malu tak? Malu sidang jemaah. Sebab itu antara jalan untuk kita khusyuk, hati ni kena dengar apa yang dibaca oleh lisan. Ar-Rahmanir Rahim. Kita mula teringat, dulu Ustaz, saya ni pernah duduk dalam keadaan sakit menderita. Tapi Allah Ta'ala Maha Kasih, Allah Ta'ala Maha Sayang. Hari ini saya boleh berdiri seperti mana orang yang sehat. Rasa malu dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku sedang berhadap dengan kamu, aku sedang bersujud kepada kamu, aku sedang sembah kamu, dan kamu sahaja yang aku memohon pertolongan. Sebab kenapa? Aku dah akui, aku memohon pertolongan di orang-orang sekeliling ni semua tak hirau pada aku dan sebagainya. Maka hari ini bantulah aku ya Allah keluar daripada masalah ini. Hati dengar apa yang kita baca oleh lisan. Sebab itu para alim ulama sidang jemaah, kalau boleh dia tak nak solat ni dalam keadaan yang sekejap. Dia tak nak. Ustaz beri contoh. Kisah Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Dua orang sahabat Nabi ni ditugaskan untuk menjaga keadaan tentera-tentera Islam yang sedang tidur. Solat dalam perang, sidang jemaah, maka sidang jemaah ada setengah daripada sahabat Nabi yang berehat, tidur pada waktu malam, maka Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir ini ditugaskan untuk jaga kawalan. Jadi Abbad bin Bishr ni solat, Ammar bin Yasir akan pastikan keadaan sekeliling selamat atau tidak. Maka sidang jemaah dalam solat tersebut, riwayat menyatakan bahawasanya sedang membaca suratul Kahfi dalam solatnya. Suratul Kahfi sidang jemaah. Berapa ayat tu? Ratus ayat tu. Kalau baca sidang jemaah untuk dalam solat sunat ni, mungkin barangkali ambil masa yang panjang. Bukan surah lazim. Suratul Kahfi. Kita kadang baca surah sajadah pagi Jumaat pun rasa kebah dah kaki ni kan. Ni suratul Kahfi, panjang. Kemudian sidang jemaah, tentera kafir ni panah daripada jauh, terkena kepada badan Abbad bin Bishr. Dia ambil panahan sidang jemaah, letak ke tepi, sambung lagi solat. Kena panahan yang kedua. Dia ambil sidang jemaah, panahan tersebut buang, masih lagi solat. Orang kafir ni terkejut. Dipanah solat lagi. Dipanah yang kedua solat lagi. Maka dalam riwayat tersebut, panahan yang ketiga barulah dicabut sidang jemaah dan mengejut orang kawan sahabatnya sebelah untuk menyatakan bahawasanya dia diserang oleh tentera kafir. Tidak menjerit, tidak mengaung. Sebab apa? Di dalam solat tersebut dia merasakan kelazatan. Dia tak nak putus dalam solatnya. Dia tak nak putus dalam bacaan solatnya kerana dia merasakan ini di antara momen-momen dia berhubung dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berikan bahawasanya kesakitan itu tidak rasa sampaikan dia ni terpaksa putus dalam solat tersebut. Subhanallah. Berlaku. Kisah yang kedua, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni kaki dia ni sidang jemaah ada jangkitan kuman. Jadi doktor tersebut dia kata, aku kena potong kamu punya kaki, tapi syaratnya kamu kena minum segelas khamar. Diisi khamar ni apa? Khamar ni dalam bahasa Melayu bermaksud arak lah. Kena minum sebab apa? Ini menjadi pelali kamu, supaya kamu ni tak ingat kamu sakit. Dia mabuk-mabuk, ubat pelali lah.
Jadi kata Urwah, aku tidak akan minum apa yang diharamkan oleh Allah. Macam mana Urwah kita nak buat ni? Nak potong kaki kamu, nanti kamu sakit. Potong ketika aku sedang mendirikan solat. Sebab dia yakin bahawa sedang itu adalah ibadah yang dia akan melupakan segalanya. Ustaz cakap bolehlah, dia sahabat. Kadang-kadang kita ni putus untuk buat, kita ni tak yakin sebab kita comparekan. Dia sahabat Ustaz, sidang jemaah. Allah Ta'ala maha pemurah. Tidak mustahil Allah Ta'ala akan beri pada kita. Selagi mana kita kena yakin dan kita kena beriktikad bahawasanya kita kena buat perkara itu dahulu. Kan? Sebab itu solat ni, kemanisan solat kata pengarang kitab, hadirkan Allah Ta'ala dalam hati kamu. Maka sidang jemaah, tentang solat ni, Allah Ta'ala beritahu dalam Quran dalam 2 seruan. Kalau kita biasa baca, seruan yang pertama kita biasa jumpa, wa aqimis solah, kan? Ataupun, wa yuqimunas solah, wa yu'tunaz zakah. Aqama yuqimu bermakna dirikan solat. Okey, makna seruan pertama Allah Taala kata dirikan solat. Seruan yang kedua berkaitan solat ni Allah Taala sebut dengan perkataan hafizu, jaga solat. Makna kata dalam solat ni sidang jemaah, nak dapatkan solat dalam keadaan Allah Taala redha, yang pertama kena diri, yang kedua kena jaga. Apa beza diri dan jaga ni sidang jemaah? Dirikan solat mesti ikut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Faham? Sekali lagi Ustaz kata, dirikan solat mesti ikut kehendak Allah, bukan dirikan solat mengikut kehendak kita. Kalau Allah Ta'ala suka pada solat awal waktu, yang dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, bila mana seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ayyul amalin ahabbu ilallah, apa amal yang aku buat Allah Ta'ala suka? Maka kata baginda Nabi, as-salatu ala waqtiha, solat di awal waktu. Ini solat yang Allah Ta'ala hendak pada hambanya. Maka dirikanlah solat di awal waktu. Kalau kita melihat daripada sudut dirikan solat dalam keadaan kehendak kita, macam mana jadi sidang jemaah? Ustaz, asal lambat lagi, jadi tak apalah, saya solatlah pukul 4.40, sah Ustaz kan? Sah memang sah, tapi bukan itu solat yang dikehendak oleh Allah. Betul tak? Bila mana para sahabat, ada sahabat yang solat dalam keadaan masuk di dalam masjid, dalam keadaan solat begitu laju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Habis solat, Nabi kata, apa yang kamu lakukan wahai sahabat? Apa yang kamu lakukan? Dan dia kata dia solat. Maka kata baginda Nabi, itu bukan solat yang dikehendaki oleh Allah. Solat balik dalam keadaan tamak nina. Sebab itu dalam solat ni Allah Ta'ala kata kena dirikan solat mengikut kehendak Allah. Kan? Jangan dirikan solat mengikut kehendak kita. Boleh ke kalau mengikut kehendak kita? Boleh. Tetapi Allah Ta'ala sebut, fawailun lil musalli. Kamu akan dicelakakan oleh Allah. Apa bentuk kecelakaan orang yang solat ni Ustaz? Keluar daripada masjid, keluar daripada solat, dia tak boleh menghindari perbuatan tak baik. Solat tapi mencuri. Solat tapi rasuah. Solat tapi menipu. Solat tapi berzina. Solat tapi mengkhianati orang. Solat tapi menderhaka pada mak ayah. Ini dinamakan sebagai golongan yang diselakakan oleh Allah. Sebab kenapa Ustaz? Dia solat mengikut kehendak dia. Faham? Walhasil sidang jemaah yang pertama, dirikanlah solat mengikut kehendak Allah. Dalam ilmu kehendak Allah ni mesti yang pertama kena ada khusyuk, yang kedua kena ada adab. Saya ulang sekali lagi, mengikut kehendak Allah yang pertama mestilah khusyuk, yang kedua mestilah kena ada adab. Baik, selesai mendirikan solat. Yang kedua seruan yang Allah Ta'ala sebut berkaitan solat, hafizu, jaga solat. Apa makna jaga solat?
jaga solat ni orang mestilah jaga hak solat sebelum dan selepas solat. Tak didirikan solat, kita dirikan solat seperti mana Allah Ta'ala nak. Orang jaga solat ni mesti sebelum daripada waktu solat dia jaga, selepas waktu solat pun dia jaga. Makna jaga di sini apa sidang jemaah? Orang yang jaga solat daripada sudut sebelum dia mendirikan solat, dia bergembira untuk menanti waktu solat tersebut. Ini orang jaga solat. Tidak perlu dipaksa, mak tak perlu beletih, ayah tak perlu beri tazkirah. Kan? Tak perlu sidang jemaah masjid ni tambah lagi speaker melaungkan azan. Kerana apa? Dia kata tak cukup kuat dan sebagainya. Tak perlu sidang jemaah orang beri kepada dia informasi berkaitan jadual waktu solat. Tetapi dia kalau nak jaga solat, dia akan jaga daripada sudut excited sebelum mendirikan solat. Excited mendirikan solat kalau Ustaz tengok di masjid ni sidang jemaah, bila mana ada keramaian sahaja, ada program. Nah, kalau raya tu Masya Allah Tabarakallah, di rumput pun ada orang solat. Kalau ada sidang jemaah first Ramadan, Tarawih, penuh sidang jemaah. Kadang ada cadangan-cadangan daripada jemaah yang merupakan cadangan yang bagus. Tambah Ustaz, tak cukup lagi kita ni. Macam mana kita nak menghadapi 30 Ramadan? Tapi kadang-kadang ramai tersebut 10 yang terawal sahaja. Itu pun masjid ni belum buat 20 rakaat lagi. Imam jangan buat 20 imam. Nanti kalau imam buat 20 imam dengan Bilal je sembahyang, dia kata. Kenapa? Maka sidangnya orang yang nak jaga solat, kok mana pun dia excited dengan solat. Excited dengan solat ni dia jaga daripada sudut yang pertama, pakaiannya. Ya? Ulama menyatakan jaga solat ni daripada sudut pakaiannya. Pakaian kena jaga. Saya dah tutup aurat, saya dah pakai seperti mana pakaian yang betul, tapi kenapa kadang-kadang solat saya ni tak boleh ingat Allah? Yang kedua, tengok pakaian tu daripada sumber apa. Kalau suami kita membeli pakaian tersebut daripada sumber yang haram, maka akan terganggulah sidang jemaah solat kita. Sebab kan Nabi SAW menyatakan bahawasanya orang yang berdoa, sedang berdoa pada Allah ni, dia sedang berdoa kepada Allah sedangkan dia ni seorang musafir, doa dalam keadaan memanggil Ya Rab, Ya Rab, memanggil nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan pakaiannya lusuh, menandakan dia ni tawaduk, khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun doa nu terhalang. Kenapa terhalang? Kerana baginda Nabi SAW menyatakan bahawasanya orang yang sedang doa itu dalam keadaan dia makan makanan yang haram, dia minum minuman yang haram, pakaian daripada sumber yang haram, kehidupannya dihiasi dengan perkara-perkara yang haram. Macam mana Allah Ta'ala nak terima doanya? Begitu juga daripada konsep solat kita. Kalau orang yang jaga solat, sebelum nak dirikan solat, dia dah jaga dah perbuatan-perbuatan. Jangan sentuh perkara-perkara yang boleh melibatkan Allah Ta'ala tak suka pada dia. Nampak? Ya? Maka sebab itu kena jaga solat ini. Bila mana kita jaga solat, Allah Ta'ala sebut, Qad aflahal mu'minun. Maka berjalialah orang-orang yang beriman, Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang solat dalam keadaan dia khusyuk pada Allah. Dia tak sentuh perkara yang haram, dia tak buka solat dia dengan perkara-perkara yang haram, pakaian dia bukan daripada sudut-sudut sumber-sumber yang haram. Kan? Sebab itu dianjurkan sebelum kita solat ni kena banyak istighfar. Kena banyak istighfar. Datang daripada rumah sidang jemaah menuju ke masjid ni, basahi dengan istighfar. Duduk sementara tunggu nak waktu azan, dah solat tahiyatul masjid, penuhkan dengan istighfar. Sebab kita nak sekejap lagi ni, orang kata nak bertemu 1 detik, kita nak menghadap Allah. Mudah-mudahan sebelum kita menghadap Allah Ta'ala tu dalam keadaan Allah Ta'ala sucikan kita daripada dosa.
Fahim tu? Maka jagalah solat itu daripada sudut sebelum solat, yakni kita excited dengan ibadah solat. Selepas solat, apa yang perlu saya jaga? Selepas solat, jagalah daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Allah Ta'ala sebut, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Orang yang mendirikan solat sepatutnya akhlaknya lebih mulia. Orang yang mendirikan solat sepatutnya akhlaknya lebih tawadhu'. Orang yang mendirikan solat sepatutnya sifat amarah tu makin lama makin jauh. Dia dah tak jadi orang yang panas baran. Orang yang solat ni sedang jemaah sepatutnya mulutnya jadi mulut yang paling baik. Orang yang solat ni sedang jemaah sepatutnya pandangannya pandangan yang baik. Jadi kalau pada hari ini sidang Jumaat kita ni solat dalam keadaan tak lepas daripada sudut itu, kenikmatan solat tu tak dapat, maka mungkin menjadi satu pertanyaan, mana solat aku yang terima sebenarnya ni? Sebab perbuatan aku makin jauh dengan Allah. Kan? Subhanallah. Kalau ikutkan takut sidang Jumaat. Sebab itu baginda Nabi SAW menyebut, ilmu pertama yang diambil oleh orang yang beribadah, ilmu pertama yang dicabut oleh orang yang beribadah ni adalah ilmu tentang khusyuknya pada Allah. Kita beribadah, mungkin barangkali umrah dah 3 kali pergi, haji dah 2 kali ustaz, solat pula dalam keadaan kita solat, sedekah kita tak tinggal, baca Quran pun kita baca, kenapa perangai saya makin lama makin teruk? Maka mungkin barangkali kita terpalit dengan apa yang kata baginda Nabi SAW. Ilmu yang pertama yang Allah Ta'ala tarik berkaitan tentang orang yang sedang melakukan ibadah adalah ilmu khusyuk. Dia tak belajar tentang khusyuk. Kalau belajar pun dia tak amalkan tentang khusyuk. Kalau dia amalkan sidang Jumaat, mungkin dia tak ikhlas kerana Allah. Semua itu perlu kita lalui. Jangan solat seumpama kita budak darjah 3, darjah 4. Solat sidang Jumaat dalam keadaan garu. Solat dalam keadaan pandang ke atas. Berdoa bukan berdoa yang penuh pengharapan. Nah, baca syahadah dalam keadaan kosong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tak pernah takut pun dengan kalimah tersebut. Anak macam tu. Ya, ala kuliah sidang Jumaat kita kena belajar dan praktis, berusaha memperbaiki kualiti solat kita. Satu kisah sidang Jumaat Ustaz nak masukkan dalam perbincangan kita, kisah Imam Zahabi. Satu hari Imam Zahabi ini ditanya oleh anak muridnya berkaitan tentang satu hukum. Wahai Imam, bagaimanakah hukuman sekiranya aku ini lupa pada rakaat dalam solat aku? Dia solat dalam keadaan dia lupa rakaat. Sama ada dia 3 ke dia 4. Jadi Al-Imam Zahabi menyatakan bahawasanya jawapan ini akan terhasil daripada 2 mazhab. Mazhab aku dan mazhab kamu. Menurut daripada mazhab kamu, yakni mazhab orang awam, kamu kena ambil rakaat yang paling sedikit. Kalau confuse 3 ke 4, 3 ke 4, ambil yang ketiga. Biarlah orang belakang kata kau sembahyang lebih 1 rakaat, tak apa. Kita yakin 3, ambil yang ketiga. Kemudian buat sujud sahwi. Itu mazhab daripada kita, awam-awam. Kata Imam Zahabi, kalau menurut daripada mazhab aku, dia kena tambah satu lagi bentuk hukuman. Apa sidang Jemaah? Dia kena dirotankan oleh orang. Dia kena sebat. Oh Ustaz, saya ni bukan berzina, kata dia. Saya ni bukan mencuri. Saya bukan bunuh orang. Saya solat, tapi saya lupa je. Dia kata apa? Dia sebat itu bukan kerana sebatnya, kerana perbuatan yang kamu buat itu, akan tetapi sebatnya sebagai nak mendidik hati. Kenapa hati kamu sedang menghadap Tuhan yang memberi kamu nikmat, tapi kenapa kamu tak ingat pada dia? Nampak?
Perlu ke, dia kata wajar ke seorang hamba yang makan nikmat daripada Tuhannya, apabila sedang menghadap Tuhannya, dia lupa pada Tuhannya. Wajar ke, dia kata. Sebab itu dia kata kena sebat. Kena ingat. Jangan main-main. Faham? Sebab itu Allahu Akbar. Solat ni memang satu perkara yang ada hubung kait dengan akhlak kita lah. Ada. Memang akan ada. Dan orang yang meninggalkan solat, cuba tengok akhlaknya. Tengoklah akhlak dia. Mungkin ada orang kata, Ustaz, ada saya jumpa orang yang tak solat ni, tapi dia dermawan. Suka tolong orang, suka belanja orang makan, suka beri infak, sedekah dan sebagainya. Maka sidang jemaah jangan tengok daripada sudut tersebut. Mungkin barangkali orang yang suka beri belanja makan, orang yang suka belanja minum, tapi kadang-kadang mulutnya menyakiti orang. Kadang-kadang pandangan syaitan. Kadang sidang jemaah, tangan dia suka pukul orang, dera orang dan sebagainya. Tapi bab sedekah dia suka. Ada orang macam tu. Kan? Dan ada juga orang yang solat. Kata baginda Nabi, dia muflis. Atadruna minal muflis? Kata baginda Nabi tanya kepada para sahabat, kamu tahu tak siapa yang muflis? Maka jawab para sahabat, orang yang muflis ni, dia tidak ada dirham. La dirham. Maknanya kata para sahabat, orang yang muflis ni menurut daripada pandangan kami, orang yang tak ada duit lah. Maka jawab baginda Nabi, tidak. Orang yang muflis ini bila mana pada hari akhirat nanti dia bertemu dengan Allah Ta'ala dan dia menyangka bahawasanya dia membawa amalan solatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya. Akan tetapi dalam hadis tersebut memberitahu sidang jemaah, dia lupa. Dalam dia beribadah, dia buat perkara-perkara mungkar. Wasyatama hadza, dia mengkeji orang. Dia suka keji orang, kutuk orang. Dia suka menggunakan mulut ni menjatuhkan maruah orang, bukan aib dan sebagainya. Wa daraba hadza, kata baginda Nabi, ada juga di antara mereka ni dia mengharapkan pahala-pahala yang dia buat ni, tapi malangnya menggunakan tangan ni untuk menyakiti orang, suka dera orang, suka pukul orang. Nampak? Makna kata baginda Nabi, tidak juga menjadi selamat apabila kamu campur adukkan perkara baik dengan perkara yang tidak baik. Tak jadi. Maka sidang jemaah hati-hatilah dalam mendirikan solat tersebut. Seterusnya, kata ulama, sembahyang itu adalah urusan akhirat, maka kamu masuk menunaikan bererti kamu telah keluar daripada urusan dunia. Ini kata-kata yang sangat luar biasa yang perlu kita ambil. Kata ulama, sembahyang itu, solat itu adalah urusan akhirat. Maka kamu masuk menunaikannya, kamu sedang solat, bererti kamu telah keluar daripada urusan dunia. Sepatutnya kita macam tu. Pada hari ini mungkin kita tak tahu. Tapi bila dah tahu sidang jemaah nanti dirikan solat, kita kena hadamkan betul-betul dalam hati dan fikiran kita, kita dah masuk dalam urusan akhirat. Maka jangan campur adukkan dalam urusan dunia. Mungkin barangkali kita kena lawan daripada hasutan syaitan, bisikan-bisikan nafsu, kena lawan tu. Dia akan datang sidang jemaah. Kenapa Tuan Imam baca panjang? Kenapa doa kunut pada malam ni, 3 minit dah rasa berdiri ni? Itu kena lawan tu. Kena lawan. Kerana ini akan merosakkan niat kita ni, keikhlasan kita. Dia akan bercakap-cakap. Kena lawan. Sebab itu sidang jemaah, kenapa kita pergi ke Tanah Haram, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kita boleh follow tuan-tuan imam baca ni. Kadang dia baca tu satu muka tu, satu rakaat. Kadang dia baca 1,5 muka, satu rakaat. Kenapa kita boleh? Kerana sidang jemaah pada hari itu hati kita ni menyerah kepada Allah. Aku datang ni dengan, ialah tabungan kita kan. Mungkin kos yang kita bawa tu satu kos yang kita tabung sungguh-sungguh dan kita excited. Aku nak tengok, aku nak pijak kali pertama ni di masjid yang Allah Ta'ala berkat ni.
rumah-rumah Allah Ta'ala yang sebut dalam Quran ni, excitednya. Maka kita boleh lawan hawa nafsu, bisikan syaitan, kita boleh lawan. Seronoknya semayang belakang imam ni, tak rasa dia baca panjang. Tapi bila datang masjid instead, ustaz baru baca 4 ayat, malam ni kenapa imam baca panjang sangat ya? Kerana hati tu, ikhlas tu dan sebagainya. Okey, baik sidang jemaah. Kena ingat pada hari ini semayang itu adalah urusan akhirat. Yang terakhir, Al-Imam Hasan Al-Basri menyatakan setiap semayang yang tidak disertai kehadiran hati, maka ia adalah lebih hampir dengan siksaan. Kena ingat, setiap semayang yang tidak disertai kehadiran hati, maka ia adalah lebih hampir kepada siksaan. Apa makna lebih hampir kepada siksaan? Imam Hasan Al-Basri nak menyatakan semayang itu akan menarik diri dia buat perkara yang akan diseksa oleh Allah. Sebab dia semayang bukan dengan kehadiran hati. Macam Ustaz beritahu tadilah. Dia semayang dalam keadaan dia mencuri. Dia lepas semayang dia mengumpat orang. Dia lepas semayang dia berzina. Dia lepas semayang dia ambil rasuah. Sebab apa? Seperti mana kata Imam Hasan Al-Basri, kita dah tahu punca. Dia semayang tu tak datang dengan kehadiran hati yang penuh dengan kepada Allah. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, dia akan lebih hampir kepada siksaan. Kan? Dan bentuk siksaan ini salah satunya kata ulama, Allah Ta'ala tidak akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Allah Ta'ala sebut, فَلَنُحْيِيَنَّكُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Salah satunya sidang jemaah, orang yang jaga perbuatan-perbuatannya daripada perbuatan mungkar, dalam masa yang sama beriman dan beramal soleh kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri kehidupan yang baik. Orang yang solat dalam keadaan hatinya tidak khusyuk, orang yang solat dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan keji, orang yang solat yang bila mana tidak bermuhasabah diri, mencari kekurangan dan sebagainya, orang inilah Allah Ta'ala tak akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Hati tak tenang, suami isteri bergaduh, anak pula diuji dengan perangai-perangai yang tidak elok, rezeki sidang jemaah kadang-kadang dapat daripada jumlah yang banyak tapi tak kekal, habis cepat dan sebagainya. Dapat jiran-jiran yang tak suka kepada dia, balik ke kampung, bincang dengan adik-beradik, adik-beradik pula bergaduh dengan dia. Last kali dia kata apa, kenapa hidup aku macam ni? Kenapa? Salah satunya Allah Ta'ala tidak corakkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan jemaah, mungkin yang terakhir pada hari ini, solatlah dalam keadaan yang paling sempurna. Solatlah dalam keadaan kita kena jaga hak solat tersebut. Dirikanlah solat mengikut kehendak Allah. Dan yang paling mustahak sidang jemaah, solat ini adalah bentuk latihan untuk kita mengingati Allah. Ustaz beritahu tadi, kita ada 5 waktu, maka berlatihlah sungguh-sungguh dalam solat tersebut supaya latihan untuk mengingati Allah Ta'ala itu ada. Kalau rasa solat di rumah penuh dengan kekacauan, penuh dengan hiruk-piruknya, penuh dengan rasa rancangan TV, kadang-kadang kita semayang, dengar rancangan TV dan sebagainya, maka ubah tempat solat. Datanglah ke masjid. Datanglah ke masjid sidang jemaah solat sama-sama. Mudah-mudahan sidang jemaah kehadiran khusyuk kepada Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan ini merupakan satu nikmat kita menganut agama Islam bila mana kita menjaga ibadah solat kita dengan sempurna. Ada soalan? Ada ya? Jadi sidang jemaah insya-Allah cerita tentang solat ni 24 hari bulan 2. 24 hari bulan 2 bersamaan hari Sabtu ini, pihak masjid kita menganjurkan Qiyamul Lail Nisfu Sya'ban. Qiyamul Lail Nisfu Sya'ban. Sebab kita dah nak pertengahan bulan Sya'ban dah ni. Maka kita kena ada satu aktiviti, amalan supaya kita beringat kita dah berhampiri pertengahan Sya'ban. Jadi Ustaz jemput seorang pembimbing qiyam kita duduk di Cyberjaya. Dia ni doktor medik. Kalau ibu-ibu perempuan pernah dengar alunan suara dia di YouTube ke, kadang di TV pun dia masuk, nama dia Dr. Sazwan Basil.
Dr. Sazwan Basin. Dia merupakan doktor medik 30 juzuk yang famous dengan pagi berkhidmat di hospital, malam dia berkhidmat di masjid. Jadi Ustaz jemput dia. Alhamdulillah rezeki kita bersama, dia setuju untuk datang. 24 hari bulan 2 ni kita akan qiyam sama-sama di masjid. Datanglah. Mari sama-sama raikanlah peluang yang Allah Ta'ala beri. Mudah-mudahan mana tahu peluang kali ini kita dapat tarbiyah hidayah daripada Allah menerusi qiyam mulai yang kita akan anjurkan pada hari Sabtu pada minggu ini. Beritahu pada suami, ajak dia sama-sama datang. Beritahu anak, panggil dia sama-sama. Ikutlah sidang jemaah. Jangan jadikan alasan nanti Ustaz 10 malam yang terakhir baru saya qiyam. Siapa jamin kehidupan kita sampai 10 malam terakhir? Kalau sampai, Alhamdulillah. Kalau tak sampai, na'udzubillah. Maka sidang jemaah, itu saja daripada Ustaz. Mudah-mudahan majlis kali ini kita harapkan Allah Ta'ala berikan kita nikmat berbentuk solat kita. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri peluang untuk kita dirikan solat dengan yang paling terbaik. Dan majlis kali ini kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar solat yang sebelum ni Allah Ta'ala terima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahlil khair waj'alna min ahlil barakah waj'alna min ahlil maghfirah waj'alna min ahlil ibadah waj'alna min ahlis salamah waj'alna min ahlil jannatul firdausil a'la birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah, yang terkini, yang akan datang maupun yang sebelum ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andai ada kekurangan di dalam ibadah kami, maka Engkau tegurlah melalui hidayah-Mu ya Allah. Panggillah kami untuk khusyuk menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, didiklah hati kami untuk sentiasa khusyuk di dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengarlah doa kami ini ya Allah. Jauhkan kami daripada sifat-sifat mazmumah. Dekatkan kami ya Allah dengan sifat-sifat mahmudah, sifat yang Engkau redai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon dengan berkat Quran dan hadis Nabi SAW, kami mendapat sesuatu yang dapat dekatkan diri kami dengan Islam ya Allah. Jauhkan kami daripada fitnah godaan manusia ya Allah, maupun dunia yang sementara ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Ramadan menghampiri kehidupan kami. Maka Engkau berikanlah tarbiyah Ramadan kepada kami ya Allah. Berikanlah kami kenikmatan Ramadan ya Allah. Jemputkanlah kami dengan jemputan yang paling istimewa pada Ramadan kali ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dekatkan kami dengan golongan yang Engkau ridai. Jauhkan kami ya Allah daripada golongan yang Engkau murkai. Matikan kami dalam keadaan mati yang paling sempurna ya Allah. Jauhkan kami daripada azab kubur dan azab api neraka-Mu ya Allah. Himpunkan kami bersama dengan nabi-nabi-Mu ya Allah. Himpunkan kami ya Allah di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan. Maka Engkau laksanakan segala perintah-Mu kepada kami. Maka kami memohon bantuan daripada-Mu ya Allah agar kami istiqamah dalam segala perintah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masih semua? Jumpa lagi insya-Allah. Ya. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.